Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, seperti pada pengajaran kita yang lepas, kita telah mempelajari mengenai nilai-nilai agama dan kepercayaan di dalam agama Islam. Yang mana dalam agama Islam ni dia terdiri daripada tiga komponen, iaitu ibadah, akhlak dan juga akidah. Okey, dalam agama Islam juga kalau kita masih ingat lagi dalam pembelajaran kita yang lepas, dia ada rukun Islam dan juga rukun iman. Okey, baiklah. Bagi minggu ni pula saya akan menyentuh ataupun kita akan melihat agama-agama yang wujud di dalam tamadun India. Okey, dalam tamadun India ni seperti yang kita tahu, tamadun India ni adalah tamadun yang antara tamadun tertua di dunia selain daripada tamadun Cina, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba dan tamadun India adalah salah satunya. Okey. Jadi dalam proses tamadun India ni sebenarnya telah wujudnya beberapa agama yang lahir di situ. Antaranya adalah agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Sikh. Selain daripada tiga agama ni, terdapat juga agama lain yang wujud, iaitu agama Jainism. Agama Jainism ni dia lebih kecil dari segi bilangan penganut dia. Dia tak macam ketiga-tiga agama yang lain. Okey. Jadi pertama sekali kita akan melihat dulu di dalam agama Hinduism. Okey. Agama Hinduism ni ataupun agama Hindu ni adalah agama yang paling tertua sekali di dunia, yang dipercayai agama tertua di dunia, dan agama ini dia memaparkan evolusi pemikiran manusia dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Okey. Jadi menurut agama Hindu ni, dia tidak mempunyai seorang pengasas dan kitab suci yang tertentu. Tapi ajaran yang terawal dia telah ditulis dalam bahasa Sanskrit dalam 4 bentuk Veda. Iaitu Veda ni sebenarnya maksud dia adalah kebijaksanaan daripada cahaya putih. Okey, jadi 4 Veda tu adalah Rig Veda, Yajur Veda, Athra Veda dan juga Sama Veda. Okey, jadi ingat untuk Hinduism ni dia tidak ada mempunyai pengasas dan tidak ada kitab suci, tapi ajaran dia telah ditulis dalam 4 bentuk buah kitab, iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Athra Veda dan Sama Veda. Okey. Lepas tu dalam agama Hindu ni, dia ada terdapat 4 aspek mulia yang mesti ada bagi setiap insan. Okey, apa yang dikatakan sebagai 4 aspek mulia tu? Yang pertama adalah Aram Dharma, yang kedua adalah Imbalkama, yang ketiga adalah Porulalta dan yang keempat adalah Vidul Moksha. Okey, jadi kita akan lihat satu-satu. Okey, yang pertama Aram Dharma adalah nilai murni ni dia diperolehi melalui pendidikan yang bersifat kerohanian yang mementing moral dan etika. Ianya merupakan objektif utama dalam hidup ini. Okey, jadi Aram Dharma ni dia kata kunci dia adalah dia memperolehi daripada pendidikan. Okey, yang kedua adalah Ambalkama. Ambalkama ni adalah orang yang mengumpul kekayaan secara halal hendaklah menikmati kekayaan tersebut dan berlandaskan moral dan etika. Tujuan mencari rezeki ialah untuk memberi makanan dan pakaian kepada ahli keluarga. Jadi Imbalkama ni kata kunci dia adalah maksudnya dalam mencari rezeki ni kita kena mencari rezeki yang baik. Maksud rezeki yang baik ni buat pekerjaan yang halal. Maksudnya dia bukan mencuri, bukan merompak, selain daripada berzina dan lain-lain. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah dalam 4 objektif mulia dalam agama Hindu ni adalah Porularta. Porularta ni adalah bermaksud kekayaan individu yang berkemahiran hendaklah bekerja dan mencari dan mengumpul kekayaan melalui cara yang halal. Okey. Jadi maksudnya dia lebih kurang macam sama. Cuma bezanya Porulalta ni dia maksudnya orang individu ni dia kena berusaha. Tapi kalau macam Imbalkama ni dia lebih kepada maksudnya kita mencari kita tujuan kita mencari rezeki ni adalah untuk memberi makan dan pakaian ahli keluarga dengan
maksudnya kita dalam masa yang sama kita bersedekah ke orang lain. Itu maksud imbal kalmah. Okey. Yang keempat adalah Vidul Moksha. Vidul Moksha ni adalah pencapaian kebebasan kerohanian di mana golongan tua yang menunggu saat kematian dapat mengatasi nafsu dan keinginan, terutama perkara-perkara duniawi. Mereka melakukan kerja amal di samping menyebarkan ajaran agama. Jadi maksudnya Vidul Moksha ni dia lebih fokus dia kepada golongan tua ataupun golongan yang mungkin dah orang kata dah warga emas. Jadi bila warga emas ni dia menunggu masa saat kematian je. Jadi bila dah menunggu saat kematian, dia kena lupakan perkara-perkara duniawi dan dia kena buat kerja amal ataupun kerja kebajikan. Okey. Baiklah. Okey, lepas tu dalam agama Hindu ni dia menitik beratkan mengenai kehidupan yang lebih baik berbanding dengan kehidupan sebelumnya. Okey. Jadi maksudnya dalam agama Hindu ni dia lebih kurang macam agama Buddha juga. Dalam agama Hindu ni dia maksudnya individu tu dia mesti dalam kehidupan dia mesti lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Maksudnya dia percaya konsep kelahiran semula. Maksudnya kalau contoh kalau individu tu dia tak buat baik, jadi dia akan ulang balik benda tu. Okey. Lepas tu, sekiranya mengamalkan nilai-nilai murni, mereka akan dilahiri semula dengan mempunyai derajat yang tinggi pada kelahiran akan datang sehingga mencapai moksha, iaitu bebas daripada pusingan kelahiran. Maksudnya dalam agama Hindu ni, dia nak kata betapa pentingnya nilai murni ni, setiap orang dia mesti buat baik. Sampailah dia sampai derajat yang tertinggi. Okey, pada kelahiran akan datang. Okey, maksudnya bila kita buat baik ni, so bila kita mati, ini mengikut kepercayaan agama Hindu, bila kita mati, kemudian kita akan dilahirkan semula dengan darjat yang lebih tinggi sehinggalah sampai kita mencapai moksha. Okey. Lepas tu proses ini berterusan sehingga individu dapat membebaskan rohnya daripada kelahiran semula dengan melakukan kebaikan. Jadi poin penting kat sini adalah agama Hindu dia punya nilai-nilai keagamaan ataupun kepercayaan nilai-nilai murni ataupun etik moral dalam agama Hindu ni, kita kena buat baik. Kalau kita tak buat baik, jadi kita akan dilahirkan semula tapi kedudukan dia lebih rendah berbanding kalau kita buat baik, kita akan dilahirkan dengan kedudukan yang lebih darjat dia lebih tinggi. Okey. Jadi untuk agama ataupun ajaran Hindu ni, dia terdapat 9 nilai murni yang terdapat dalam agama tersebut. Okey, yang pertama adalah dharma, iaitu tanggungjawab. Lepas tu yang kedua adalah ahimsa, iaitu kasih sayang. Yang ketiga adalah duruti. Duruti ni maksud dia seseorang ni mesti berani. Yang keempat adalah kahama. Kahama ni maksud dia adalah individu ni ataupun insan atau penganut agama Hindu ni, dia kena bertimbang rasa ataupun baik hati. Yang kelima, nilai murni yang terdapat dalam ajaran Hindu ni adalah dhammo, iaitu kita ni mesti mengawal fikiran. Yang keenam adalah stiyam. Stiyam ni maksud dia adalah kita ni tidak boleh menjadi seorang yang tamak. Maksudnya kita kena banyakkan bersedekah dan kita tak tamak dalam harta ataupun hal-hal keduniaan. Okey, yang ketujuh adalah nilai murni yang terdapat dalam agama Hindu ni adalah shocha. Shocha ni adalah kebersihan. Maksudnya setiap penganut agama Hindu ni dia mestilah jadi seorang yang bersih. Okey, jadi yang ke-8 adalah mindriya. Mindriya ninggaram, iaitu dia penganut agama Hindu ni dia mesti dapat mengawal perasaan. Okey, dan yang terakhir adalah dir. Dir ni maksudnya membentuk fikiran yang tetap. Okey, jadi bila nilai-nilai murni ni telah wujud, okey, kan kan kita tahu dalam agama Hindu ni dia ada kelahiran semula. Jadi maksudnya kalau setiap penganut dia mesti membuat ke-9 nilai murni ni supaya bila dia meninggal ataupun dia mati, dia akan bila dia
kitaran kelahiran semula dia akan dapat darjat yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak menjalankan atau dia tidak melakukan nilai murni yang terdapat dalam ajaran Hindu ni, jadi dia akan dilahirkan semula tapi dalam kedudukan darjat yang rendah. Okey. Jelas Jadi saya rasa mungkin setakat tu saja. Okey, kita akan sambung pula untuk ajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Baiklah, seterusnya saya akan sambung salah satu ajaran yang ataupun agama yang berasal daripada benua India. Okey, agama ini adalah dikenali sebagai agama Buddhism ataupun Buddha. Okey, agama Buddhism ni dia telah dikenalkan oleh ataupun dia telah diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Pada tahun Siddhartha Gautama Buddha ni dia lahir pada tahun 563 sebelum Masihi dan dia meninggal dunia pada tahun 483 sebelum Masihi. Okey, Siddhartha Gautama Buddha ni dia asalnya asalnya dia adalah seorang putera raja. Okey, bila dia jadi putera raja ni, dia dapat dikatakan kerajaan dia ni dapat macam berjaya menawan banyak tempat dan selalu berlakunya peperangan. Bila berlaku peperangan, jadi banyaklah berlakunya pertumpahan darah semua. Jadi bila berlakunya pertumpahan darah tu, dia rasa macam insaf dan dia akhirnya pergi mengembara ke kawasan lain. Maksudnya dia meninggalkan istana, kawasan rumah dia, tempat tinggal dia, ke kawasan yang lebih terpencil. Dan ketika dia pengembaraan dia tu, ataupun ketika dia keluar ke kawasan istana tu, dia di situlah dia mendapat ilham dan juga pemakluman ataupun pengajaran agung. Jadi sebab itulah dia dikenali sebagai Buddha, yang bermaksud pemberi cahaya. Okey, walaupun Siddhartha Gautama Buddha ni dia menyebarkan ajaran dia, ajaran Buddha ni, tapi ajaran Buddha ni dia cuma pada peringkat awal dia cuma tersebar di kawasan maksudnya kawasan yang kecil. Dia bukan seluruh benua India. Tapi kemudiannya pada 5 kurun selepas Gautama Buddha ni meninggal dunia, jadi agama Buddha ni dia tersebar ke seluruh benua India. Okey, selepas itu agama Buddha juga dia telah tersebar ke kawasan tengah, tenggara dan timur Asia. Dan kini agama Buddha ni dia kalau kita lihat dia terdapat 3 aliran utama ataupun 3 mazhab utama. Yang pertama dikenali sebagai Theravada. Okey, Theravada ni dia daripada maksudnya Theravada ni dia banyak pengikut di kawasan Sri Lanka dan juga India. Maksudnya orang Buddha yang dekat India tu kebanyakannya adalah daripada mazhab Theravada. Okey, lepas tu mazhab yang kedua ataupun aliran yang kedua adalah dikenali sebagai Mahayana. Mahayana ni aliran Buddha yang terdapat di China dan terdapat juga di Malaysia. Okey. Lepas tu ajaran ataupun fahaman ataupun mazhab Buddha yang ketiga adalah Vajrayana. Vajrayana ni dia khusus tempat dia dekat kawasan Tibet je. Okey, antara ketiga-tiga fahaman ni dia ada terdapat beberapa perbezaan kecil. Okey, contohnya macam kalau Theravada yang dia berasal daripada Sri Lanka dan dianuti oleh beberapa kawasan ataupun di wilayah India dan juga dia tersebar di Thailand dan Myanmar. Okey, Theravada ni dia adalah fahaman yang dia berpegang kepada ajaran ajaran yang paling asas, yang paling mudah, dan dia lebih bersifat konservatif berbanding dengan dua aliran yang lain. Okey, lepas tu
kalau kita tengok apa, kalau Buddha Theravada ni, ini dari segi apa pembinaan dia punya rumah ibadat dia. Okey, kalau stupa orang Buddha Theravada ni, dia lebih ringkas dan kubah dia berbentuk bulat dan mempunyai kon di puncak tengah. Contoh kalau kita tengok Buddha dekat kawasan Thailand, kan dia bentuk macam kon, lepas tu dia ada ada bulat ada bulat, lepas tu dia ada kon dekat tengah. Okey. Lepas tu aliran kedua Buddha yang dikenali sebagai Mahayana. Mahayana ni kebanyakannya di negara China dan terdapat juga di Asia Tenggara, yang mana orang yang keturunan Cina yang berpindah ke kawasan Asia Tenggara, jadi dia akan bawa juga sekali aliran Mahayana ni. Okey. Jadi aliran Mahayana ni dia walaupun dia Buddha, tapi dia ada pencampuran ataupun pembauran bersama dengan tamadun tamadun adat dan budaya Cina. Jadi maksudnya kalau kita lihat perbezaan dia, kalau dekat Theravada ni, di dalam aliran Buddha Mahayana ni, dia biasanya dia ada, bila ada pembauran, jadi dia akan ambil unsur-unsur daripada budaya Cina. Contohnya macam orang yang berfahaman Mahayana ni, dia akan menyambut tahun baru Cina, dan dia akan menjadikan tahun baru Cina ni sebagai salah satu daripada sambutan yang ataupun perayaan di kuil mereka. Okey, lepas tu kalau kita lihat perbezaan, kalau tokoh-tokoh orang Buddha Mahayana ni, dia kalau kita lihat dengan jelas, dia ambil unsur-unsur daripada Cina. Maksudnya dia ada unsur-unsur pengaruh daripada tokoh Cina. Contohnya macam ada naga, macam tokoh Cina lah. Okey. Dan aliran yang ketiga. Aliran ketiga dikenali sebagai aliran Vajrayana. Vajrayana ni dia cuma kebanyakannya dia berada di Tibet. Okey. Untuk Vajrayana ni, dia punya aliran terfahaman dia, cara dia adalah dia lebih banyak ataupun dia lebih tertumpu kepada pujaan, dan dia lebih kebanyakannya dia adalah lebih kepada membaca mantra dan bermeditasi. Meditasi ni maksudnya kalau seseorang ni dia duduk satu tempat, jadi dia akan pejam mata dan dia akan tenangkan fikiran. Macam contohnya dia nak dapatkan dia nak tenangkan fikiran dia. Macam contoh kalau macam yoga, lebih kurang macam itulah meditasi. Okey. Dan untuk kalau kita lihat daripada struktur pembinaan kuil dia, ni sebagai fakta tambahan. Okey. Untuk orang Buddha Vajrayana ni, dia kuil dia lebih berbentuk yang manjang dan dia bersegi. Maksudnya bentuk kuil dia lebih pada memanjang. Okey. Itu cuma maklumat tambahan. Okey. Jadi ajaran ataupun aliran Buddhism ni, dia tidak mengajar hal ketuhanan, metafizik atau sesuatu falsafah. Sebaliknya dia lebih mengenai ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. Okey, maksudnya Siddhartha Gautama Buddha ni dia tidak banyak menceritakan mengenai hal-hal ketuhanan, metafizik. Metafizik ni maksudnya benda yang macam benda-benda gaib, benda yang tak boleh difikir. Bukan benda tak fikir, maksudnya benda-benda tu dia macam contohnya macam malaikat, jin, Tuhan, macam tu lah. Dia maksudnya benda-benda tu yang tak nampak, macam tu. Okey. Jadi dia lebih tertumpu, ajaran Buddhism ni dia lebih mengenai ajaran psikologi dan etika. Etika ni macam tingkah laku macam tu. Okey. Jadi dia tak banyak menceritakan tentang hal-hal ketuhanan. Okey. Jadi Buddhism ni ataupun Siddhartha Gautama Buddha ni, dia mengajar penganut dia lebih mengamalkan kehidupan yang lebih bersederhana, yang mana asas pengajaran ialah penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan punca kepada pelbagai masalah manusia. Jadi Siddhartha Gautama ni dia berpendapat bahawa penderitaan ni dia berpunca daripada hawa nafsu, dan kesan daripada penderitaan ni dia telah mewujudkan lebih banyak pelbagai masalah pada manusia. Okey, contohnya macam
Contohlah dekat dalam kawasan taman perumahan kita, orang buang sampah. Itu adalah kita boleh katakan sebagai hawa nafsu manusia ataupun keinginan manusia untuk buang sampah. Okey, bila buang sampah contohnya buang sampah dekat sungai. Okey, bila buang sampah kat sungai, jadi dia akan ada kesan dia. Kesan dia sungai kotor. Lepas tu kawasan hidupan mati. Jadi itu adalah dikatakan sebagai telah menimbulkan pelbagai masalah. Jadi akibat daripada semua tu, kita akan dapat macam pengajaran. Maksudnya berlaku macam pencemaran sungai, pencemaran bau semua tu, akhirnya dia menjadikan penderitaan. Jadi bila penderitaan berlaku, dan dia di situlah manusia dia akan belajar. So dikatakan sebagai asas pengajaran ialah penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan kepada pelbagai masalah manusia. Okey. Jadi seterusnya, kemoralan dalam Buddha ni dia merujuk kepada untuk mengelak keburukan, mengamalkan kebaikan, membersihkan minda dan kesedaran. Okey, lepas tu dalam ajaran Buddha ni dia dalam ajaran Buddha ni dia terdapat beberapa orang kata ciri-ciri dia. Okey, yang pertama adalah dia menceritakan mengenai 4 kebenaran ataupun 4 noble truth. Yang kedua adalah jalan 8 lapis ataupun 8 fold paths, dan yang ketiga adalah 5 prinsip atau 5 konsep dalam ajaran Buddha. Okey, 4 kebenaran ni ataupun 4 kebenaran mulia yang penting dalam agama Buddha ni. Yang pertama adalah penderitaan dan kesengsaraan hidup, duka adalah lumrah alam. Maksudnya dia kata penderitaan, orang yang menderita dan sengsara ni adalah dan hidup duka. Duka ni maksudnya hidup yang sengsara ataupun hidup yang tak gembira ni adalah lumrah alam. Lepas tu dikatakan adanya punca penderitaan yang berkaitan dengan nafsu. Maksudnya semua penderitaan yang berlaku di dunia ni jadi sebab dia ada kaitan dengan nafsu manusia. Contohnya kalau macam miskin, sebab apa orang miskin? Sebab dia malas. Macam itulah. Lepas tu adanya penghapus duka. Maksudnya setiap berlakunya penderitaan tadi tu, kita ni perlu untuk menamatkan kesengsaraan ataupun kita kena mencari jalan macam mana untuk menamatkan duka tadi. Dan dia kemudiannya Siddhartha Gautama ni dia menunjukkan terdapat daripada dia terdapat adanya jalan 8 lapis mulia. Jalan 8 lapis mulia ni lah yang dikatakan sebagai cara untuk orang kata jalan yang betul menurut Gautama Buddha ataupun jalan pertengahan yang dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang melampau ataupun terlalu mengikut perasaan. Jadi Buddha ni dia kata terdapat 8 jalan jalan 8 lapis ni ada 8. Yang pertama adalah manusia ni dia kena ada pandangan yang betul. Yang kedua, manusia ni dia kena ada pemikiran yang betul. Yang ketiga adalah manusia kena ada pertuturan yang betul. Pertuturan betul ni maksudnya dia cakap sopan, cakap benda-benda yang faedah. Yang seterusnya, manusia ni kena ada tindakan yang betul. Manusia juga kena membuat pekerjaan yang betul ataupun halal. Yang ke-6, manusia ni kena ada kesungguhan yang betul. Kesungguhan ni maksudnya kalau kita nak satu benda ni, kita kena bersungguh-sungguh. Yang seterusnya, manusia ni kena ada kesedaran minda yang betul. Jadi tanpa ada kesedaran minda, dia tak akan berubah, dia akan tetap je. Dan yang terakhir adalah manusia ni dia kena ada konsentrasi yang betul. Sebab itulah dia ada orang Vajrayana ni dia bermeditasi supaya dia ni dapat konsentrasi, maksudnya dia dapat fokus. Dia sama je macam kalau dalam dalam agama kita, dalam agama Islam kita semayang. Bila semayang ni kita kena khusyuk. Jadi bila khusyuk ni kita dapat konsentrasi betul dengan dengan Allah.
Okey, tadi pasal empat kebenaran mulia. Tadi ada juga pasal jalan 8 lapis. Okey. Yang seterusnya adalah mengenai 5 prinsip Buddhism ataupun 5 dikenali sebagai Pancasila. Pancasila Buddhism ni dia tak sama dengan Pancasila yang kat Indonesia tu. Tapi Pancasila Indonesia tu dia lebih macam rukun dia macam rukun negara. Okey. Yang ni kalau kita tengok, okey, kalau Pancasila dalam agama Buddha ni, dia macam dia sama juga, dia macam rukun bagi penganut Buddha. Beza dia ni kalau Pancasila Indonesia ni dia lebih macam rukun untuk warga negara tu. Macam kalau kita ada kalau kita ada rukun negara macam tu. Okey. Jadi untuk Pancasila ataupun 5 prinsip Buddhism ni, okey, penganut Buddhism ni dia kena berjanji. Okey. Yang pertama, saya berjanji tidak membunuh makhluk hidup yang lain. Maksudnya dia tak boleh nak bunuh makhluk hidup lain macam macam haiwan, manusia. Kalau haiwan pun kalau dia nak bunuh, cuma cukup sekadar untuk dia makan dia. Macam tu. Okey. Yang kedua, sebagai penganut Buddha, saya berjanji tidak akan mengambil apa yang tidak diberikan kepada saya. Maksudnya dia nak katakan penganut dia ni tak boleh nak ambil barang orang ataupun tak boleh nak meminta-minta kepada orang lain kecuali kalau orang tu bagi kat kita. Okey. Yang ketiga, saya berjanji tidak mengamalkan kesalahan seksual. Ni maksudnya dia kena hormat antara lelaki dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Okey. Jadi yang keempat, prinsip Pancasila Buddhism ni, penganut Buddhism ni dia kena berjanji dia tidak menipu orang lain. Okey. Dan yang terakhir, dia tidak mengambil bahan yang memabukkan. Tak kisahlah arak ke, tapai ke, asalkan apa-apa saja yang memabukkan. Okey. Okey, seterusnya amalan-amalan lain yang terdapat dalam agama Buddha. Okey, dalam agama Buddha ni dia terdapat satu istilah yang dikatakan sebagai hukum karma. Hukum karma ni adalah sebab dan akibat. Okey, sebab ada akibat dalam agama Buddha ni. Contoh, kan manusia ni dia dilahirkan dengan latar belakang yang berbeza. Okey, contohlah kalau ada orang tu dia dilahirkan dengan miskin. Okey, dalam kepercayaan agama Buddha dia terdapat ada kepercayaan terhadap kelahiran semula. Maksudnya manusia ni dia akan mati, lepas tu dia hidup balik. Tak kisahlah jadi apa pun. Okey, contohlah kalau seseorang tu dia jadi miskin. Okey, kemiskinan dia tu adalah akibat ataupun sebab daripada kehidupan dia yang sebelum ni. Maksudnya mungkin kalau kehidupan dia yang sebelum ni, dia kan ada putaran kehidupan kan. Okey, kehidupan dia yang sebelum ni disebab dia ni mungkin jahat. Jadi bila dia jadi jahat, jadi bila dilahirkan semula, dia akan jadi hidup dalam miskin. Macam itulah. Okay. Lepas tu agama Buddha terdapat juga kepercayaan dalam nirwana. Okey, nirwana ni adalah hidup kekal abadi tanpa kelahiran semula dan pemusnahan. Okey, nirwana ni dia lebih kepada, contohnya kalau macam yang ni dia lebih kepada contoh kalau orang tu dia dah dilahirkan semula banyak kali sampailah sehingga dia dah orang kata dia dah buat benda baik tu sampai dia jadi sempurna. Jadi dia akan jadi nirwana. Macam itulah. Okey. Yang seterusnya dalam agama Buddha dia ada meditasi. Meditasi ni adalah tujuan dia untuk mententeramkan pemikiran yang suka melayang-layang. Maksudnya kat sini meditasi ni tujuan dia adalah untuk fokus. Macam tu. Okey. Dan dalam agama Buddha dia terdapat perayaan utama dalam agama Buddha iaitu Hari Wesak. Okey, Hari Wesak ni dia untuk penganut agama Buddha, tak kisahlah dia India ke ataupun dia Cina. Okey. Jadi saya rasa jap. Okey. Itu saja untuk
agama Buddha. Jadi kita sambung untuk agama Sing pula. Okey. Seterusnya adalah agama yang ketiga yang telah wujud di benua India ni adalah agama Sing ataupun dikenali sebagai Sikhism. Okey. Agama Sing ni dia Sing ni dia berasal daripada perkataan Sing ataupun daripada kata dasar Sisya yang daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud murid ataupun pelajar, dan ataupun dia juga berasal daripada maksud siksa. Siksa ni maksudnya dalam bahasa Sanskrit ni adalah arahan. Okey, jadi agama Sing ni ataupun ajaran Sing ni dia telah diperkenalkan oleh seorang yang digelar sebagai Guru Nanak yang hidup pada 1469 dan meninggal pada 1504. Okey. Jadi Guru Nanak ni dia adalah guru pertama dalam agama Sing, dan dikatakan menurut mereka ni dia adalah sebagai menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan. Okey. Jadi agama Sing ni kalau dekat negara India, dia lebih banyak berada di kawasan wilayah Punjab. Okey, wilayah Punjab ni kalau hari ni lah. Okey, wilayah Punjab ni dia terbahagi kepada dua. Satu Punjabi Barat. Punjabi Barat ni dia majoritinya adalah orang Islam. Jadi dan Punjabi Barat ni sekarang ni berada dalam negara Pakistan. Manakala wilayah yang Punjabi Timur, Punjabi Timur ni dia kalau sekarang ni dia berada dalam negara India, dan dekat Punjabi Timur ni dia banyak orang Hindu dan juga orang Sing. Jadi orang Sing ni dia berasal daripada wilayah yang sekitar dalam kawasan Punjabi Timur ni. Okey, seterusnya. Okey. Dalam agama Sing ni kitab suci dia dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib. Juga dikenali sebagai Adi Granth. Okey, kitab suci Sri Guru Granth Sahib ni dia telah ditulis dalam bentuk puisi, dan dia mengandungi ajaran etika dan kerohanian, dan ada 3 bahagian. Okey, maksudnya dalam Sri Guru Granth Sahib ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama adalah mengenai keperluan perkembangan insan. Okey, yang kedua adalah mengenai perhubungan antara manusia, dan yang ketiga adalah mengenai penyelarasan kewujudan roh, dan ini adalah merupakan matlamat terakhir. Okey. Seterusnya ciri-ciri ataupun ciri-ciri istimewa terdapat dalam agama Sing ni adalah mereka ada 5K. Okey, 5K ni ataupun Panch Kankar ni dia dia adalah macam satu kewajipan kepada pengikut Sing, dan mereka ni perlu memakai sepanjang masa kerana 5K ni telah diarahkan oleh untuk dipakai oleh Mahaguru Sing yang ke-10, iaitu Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh Ji. Okey. Jadi Guru Gobind Singh ni dia telah mewajibkan 5K untuk dipakai pada tahun 1699. Okey. Seterusnya di wilayah di kawasan Anandapura. Anandapur Sahib. Okey. Lepas tu hari kepercayaan hari perayaan bagi penganut agama Sing ni dikenali sebagai Vaisakhi. Perayaan Vaisakhi ni dia biasanya disambut sekitar 13 April pada setiap tahun. Okey. Jadi apa yang dikatakan sebagai 5K tu? Okey, 5K dalam agama Sing ni, okey, dia ada Kesh, Kara, Kangga, Kaca dan Kirpan. Okey. Yang pertama, Kesh. Kesh ni adalah penganut agama Sing ni dia wajib untuk tidak memotong rambut. Maksudnya rambut dia tu dia kena biar, jadi dia tak boleh nak potong. Okey. Jadi untuk bagi macam nampak macam kebersihan tu, jadi mereka ni akan memakai serban. Okey. Okey, yang kedua adalah Kara.
Okey. Kara ni adalah dia penganut agama Sikh ni dia mesti diwajibkan untuk memakai gelang besi. Okey. Gelang besi ni dia adalah sebagai tanda ketaatan kepada guru dia. Okey, yang ketiga adalah kangga. Kangga ni maksud dia adalah menyimpan, penganut agama Sikh ni diwajib untuk menyimpan sikat kayu. Okey. Yang keempat, keempat adalah kaca. Kaca ni adalah penganut agama Sikh, dia diwajibkan untuk memakai kaca. Kaca ni adalah satu seluar dalam bentuk kampas yang selesa, yang dipakai seluar pendek tu dia labuh, yang boleh menutup hingga ke bawah lutut. Okey. Lepas tu yang terakhir, penganut agama Sikh ni dia kena wajib ada kirpan. Kirpan ni adalah satu pedang besi, yang mana pedang besi ni dia menandakan sebagai satu simbol kegagahan ataupun keberanian seperti singa. Okey. Seterusnya dalam agama Sikh ni, seperti mana dalam agama-agama lain, mereka juga ada nilai-nilai murni. Okey. Okey. Nilai murni yang terdapat dalam agama Sikh ni, contohnya macam kebijaksanaan dan kearifan, kejujuran, keadilan, kesederhanaan, keadilan dan juga keberanian. Okey. Kebijaksanaan dia dikatakan sebagai penganut agama Sikh ni mesti kearifan dia boleh mencapai menerusi pendengaran dan juga ilmu rohani. Okey, maksudnya dia memperoleh bijaksana tu melalui pendengaran dan ilmu rohani. Okey, yang seterusnya kejujuran. Kejujuran ni dia maksudnya kat sini dia mestilah persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Okey. Yang seterusnya kesederhanaan. Kesederhanaan ni maksudnya penganut agama Sikh ni dia kena mengawal diri secara sederhana, dia tidak boleh terlalu kejam dan dia tidak boleh keterlaluan. Maksudnya kalau buat satu benda ni tidak boleh keterlaluan. Okey. Yang seterusnya keempat, keadilan. Okey. Keadilan ni dia meliputi kesamaan sosial, hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. Okey. Dan yang terakhir adalah keberanian. Keberanian maksudnya dia kena menyuarakan keberanian tanpa pemusuhan dengan sesiapa. Maksudnya kalau dia nak bersuara ni dia kena pandai. Umpamanya menarik rambut dalam tepung. Okey. Jadi pengajaran daripada Guru Nanak ni, okey, dalam agama Sikh ni dia menggalakkan kesesamaan antara kaum wanita dan lelaki, dan setiap individu bertanggungjawab untuk kehidupan moralnya sendiri. Jadi terdapat 3 aspek utama yang dalam pengajaran Guru Nanak. Yang pertama adalah meditasi dan menyebut nama Tuhan. Yang kedua adalah menyara hidup secara jujur dan halal. Yang ketiga adalah berkongsi kekayaan dengan anggota komuniti mereka. Maksudnya harta yang kita dapat ni kita kena bersedekah dengan orang. Itu adalah pengajaran daripada Guru Nanak dalam agama Sikh. Okey. Ni lebih kepada adat istiadat dalam agama Sikh. Okey. Jadi dalam agama Sikh ni adat istiadat dia telah bermula sejak kelahiran sehinggalah berlakunya kematian bagi seorang penganut agama Sikh. Jadi pada waktu kelahiran seorang bayi Sikh ni, dia akan ada berlakunya pemberian hadiah yang merupakan amalan biasa untuk menyambut kelahiran bayi. Lepas tu bayi ni nama dia akan diberi, dan ini adalah satu upacara yang penting yang dikenali sebagai namkaran. Okey. Kat sini bayi yang baru lahir ni dia akan diberi nama selepas gerati membaca ardas. Ardas ni macam doa macam tu. Okey. Kemudian kitab mereka Sri Guru Granth Sahib ni dia akan dibuka secara rambang. Okey, bila dia dah dibuka secara rambang, so bayi tadi tu akan dinamakan mengikut huruf pertama dalam muka surat tersebut. Okey. Okey, seterusnya okey, dalam penganut agama Sikh ni, okey, untuk nama akhir bagi penganut agama Sikh ni dia sama dan berbeza hanya mengikut jantina saja.
Okey, jadi untuk orang lelaki, dia akan di belakang dia akan ada perkataan sing, manakala untuk orang perempuan akan dipanggil sebagai kaur. Okey, sing ni maksud dia adalah singa dan kaur ni ada maksud dia puteri. Okey. Jadi penganut agama Sing ni, bila seseorang remaja lelaki dia mencapai 11 tahun hingga ke 16 tahun, dia akan melalui upacara pemakaian serban. Jadi kat situ dia akan mula memakai serban. Dan upacara ini dipanggil sebagai Dastar Bandin yang biasanya akan dilakukan oleh para guru agama Sing. Dipanggil sebagai Geranti ataupun ketua masyarakat. Okey. Lepas tu dalam agama Sing ni, perkahwinan ni adalah satu perkara yang suci dan mereka percaya dengan sistem monogami. Maksudnya orang Sing ni dia cuma boleh kahwin satu je. Okay. Lepas tu dalam kepercayaan mereka ni, penceraian ni adalah satu perkara yang mustahil dan tidak dibenarkan. Okay. Walau bagaimanapun, sebenarnya kalau dunia moden ni ada je penceraian dalam masyarakat Sing ni yang dilakukan dalam mahkamah sivil. Jadi saya rasa setakat tu saja perbincangan kita mengenai agama-agama yang wujud di dalam benua India. Yang pertama tadi agama Hindu, yang kedua adalah agama Buddha dan yang ketiga adalah agama Sing. Okey, sekian, terima kasih.